Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya Halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Tujuan diturunkan Al-Quran ada 3 tujuan. Yang pertamanya hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia. Yang keduanya wabayyinatin minal huda. Yang keduanya untuk menerangkan segala petunjuk Allah pada manusia. Dan yang tiganya wal furqan, tujuan untuk dibezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Surah Al-Azim, Surah Al-Baqarah ayat 185. Pengurusi dan ahli tanpa surau, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita berada pada pagi 17 Ramadan. Kira-kiranya kita telah berlalu separuh daripada bulan Ramadan. Dan kita hampir-hampir saja untuk memasuki fasa yang paling penting dalam hidup kita, yang disebut dengan pusingan yang 3. Pusingan itqam minan niran, dilepaskan daripada azab api neraka Allah. Kita maklum bahawa apabila kita masuk saja dalam bulan Ramadan ini, kita ada 3 pusingan. Pusingan yang seringkali diingatkan pada kita tentang bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW sebut awaluha rahmah. Awal-awal bulan Ramadan ini yang disebut dengan rahmat Allah. Wa awsatuha maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan itu merupakan keampunan Allah. Wa akhiruha itqam minan niran. Dan di akhir Ramadan itu kita dilepaskan daripada azab api neraka Allah. Fasa yang paling akhir ini merupakan fasa yang paling penting. Apabila kita boleh memahami konsep Ramadan yang Allah jadikan pada diri kita dan bagaimana kita menghayati saat mana kita masuki bulan yang penting ini dalam hidup kita. Para hadirin sekalian tahu bahawa Ramadan ini merupakan satu hadiah Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tanda Allah nak tunjuk sayang pada umat Muhammad. Allah jadikan pada kita bulan Ramadan. Memandangkan sebagaimana saya sentiasa sebut pada tuan-tuan bahawa ulama-ulama gambarkan masa kesempatan kita hidup ni cukup terbatas. Tidak sama dengan masa umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu semua Allah jadikan panjang masa mereka hidup dan banyak amalan mereka. Banyaknya di sudut amalan mereka kerana lamanya mereka hidup. Nabi Nuh AS usianya sepanjang 950 tahun. Tuan-tuan biasa dengar bahawa Nabi Adam AS usianya sepanjang 1000 tahun lebih. Kita baca dalam kitab Nabi Ibrahim AS dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar. Nabi Ibrahim AS pula dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan yang tak mengira. Nabi-Nabi dahulu Allah jadikan panjang masa ni. Sampai pada usia umat Muhammad Allah jadikan singkat. Tak sepanjang usia umat terdahulu. Umat-umat dahulu, umur umat Muhammad ini Rasulullah SAW gambarkan dalam
hadis yang sentiasa kita ingatkan tentang umur ini. Rasulullah SAW sebut umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Masa kita tak lama. Kita hidup ini sekejap. Kita boleh bayangkan masa kita dalam 60 tahun hingga 70 tahun. Apa sangat amalan yang terbaik yang kita lakukan. Tak banyak pun amalan yang terbaik dan yang kita mampu untuk kita lakukan dalam hidup kita. Dan masa kita dalam keadaan yang kita bazirkan terlampau banyak. Masa kita habis untuk kerja-kerja yang tidak banyak, amal ibadah itu banyak telah kita sia-siakan. Kita tolak saja pada usia 15 tahun yang terawal. Dalam hidup kita 15 tahun yang terawal, kita belum akil balik. Waktu tersebut kita dalam keadaan yang tak ada amalan yang terbaik. Katakanlah usia kita 70 tahun, 15 tahun kita dah tolak, tinggal 55 tahun. 55 tahun kita tolak lagi. Dalam hidup kita, masa kita tidur saja. Tidur malam saja kita tidur sepanjang kita hidup ini. Tiap-tiap malam kita tidur 6 jam ataupun 7 jam setiap malam. Kalaulah kita hidup 70 tahun, kita telah tidur, dan kita tidur dalam hidup kita lebih kurang 20 tahun telah kita tidur. 20 tahun kita telah tidur, tinggal lagi baki 35 tahun. Tinggal baki 35 tahun tu baru dikira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu, boleh bagi. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, lagi lamalah kita tidur. Masa kita hidup dalam keadaan sekejap. Dalam keadaan kita tidur, kita hidup ini amalan kita sekejap. Allah kurniakan kita Ramadan. Ramadan yang Allah kurniakan pada kita, Allah jadikan dalam bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih bernilai dalam hidup kita, yang disebut dengan malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ini khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan dalam hidup kami. Satu malam yang kita dapat bersamaan dengan 83 tahun usia kita beramal ibadah. Katakanlah semalam Allah kurniakan pada kita malam Al-Qadr, maknanya 83 tahun kita sedang beribadah pada Allah pada waktu semalam sampai pada saat subuh ini sendiri. Bagaimana Allah kurniakan pada kita? Bayangkan kalau kita dikurniakan dalam hidup kita 10 kali je malam Al-Qadr, maknanya usia kita bersamaan dengan 830 tahun dalam kita beribadah pada Allah. Kalaulah Allah kurniakan pada kita ini dalam bulan, dalam hidup kita sebanyak 20 kali malam Al-Qadr, maknanya kita telah beramal ibadah sepanjang umur kita 1660 tahun. Satu dah besar nilai Ramadan ini dalam hidup Nabi Muhammad. Oleh kerana besar nilai ini, Allah kurniakan pada kita satu mukjizat yang agung. Allah jadikan pada kita satu kelebihan yang besar dalam bulan ini, yang disebut dengan apa dia? Yang disebut dengan nuzulul Quran, penurunan Al-Quran dalam bulan ini. Oleh kerana bulan ini bulan yang penuh dengan nilai, lalu Allah pilih saat ini aku jadikan dan aku turunkan Al-Quran pada kamu. Sebab itu Allah gunakan satu kalimat yang dikaitkan di antara dua kelebihan yang besar ini. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua Ramadan. Allah gabungkan sekali. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran pada kamu. Kenapa turun Al-Quran dalam bulan Ramadan? Kenapa tak turun Al-Quran dalam bulan-bulan yang lain? Patutnya turun dalam bulan-bulan yang lain, kan? Kerana bulan Ramadan ni banyak dah program yang Allah susun. Dengan peristiwa Ghazwatul Badri, perang Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Kemudian dalam bulan Ramadan Fathul Makkah, dibukakan kota Makkah. Bulan Ramadan juga banyak peristiwa yang terkait. Dan yang anda sebut awal-awal tadi, peristiwa yang disebut dengan malam Al-Qadr berlaku dalam bulan Ramadan juga. Kenapa dalam bulan Ramadan Allah kena turunkan juga Al-Quran? Turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, Allah gambarkan tentang betapa hidup kita ini perlu kepada 2-3 perkara yang paling utama. Hidup ini Allah jadikan nilai ukur kita bukan dinilai dengan ukuran-ukuran pandangan biasa manusia, tidak.
Allah jelaskan daripada ayat 185 yang anda baca sebentar tadi. Ada 2-3 perkara yang besar yang kamu kena faham tentang Al-Quran. Kenapa perlunya hidup kamu dengan Al-Quran? Al-Quran ni Allah kata ada 3 benda yang aku nak sebut pada kamu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Tujuan apa aku turunkan Al-Quran? Hudan linnas. Yang pertamanya menjadi petunjuk dalam hidup manusia. Kita biasa sebut yang ni asas dalam hidup seseorang. Saya sering kali sebut pada tuan-tuan bahawa hidup kita ini Allah tak pernah nilaikan kita dengan harta benda. Allah tak pernah lihat kita dengan pangkat dan keturunan. Allah tak pernah nilai kita dengan rupa paras yang elok dan sempurna. Dalam hidup kita ni Allah tak pernah pandang pun kemuliaan kita bukan dengan yang disebut dengan harta benda yang banyak. Allah tak muliakan orang dengan harta benda yang banyak. Kalaulah hidup ini mulia, dalam hidup kita dengan harta benda itu menjadi ukuran nilai di sisi Allah. Allah muliakan orang kerana harta benda, nescaya Qarun itu jauh lebih bernilai daripada apa yang kita miliki pada hari ini di sisi Allah. Kerana Qarun itu kan kaya. Saya biasa sebut contoh yang mudah ini untuk kita faham dalam hidup kita. Kerana Allah tak pernah muliakan kita dengan duit, dengan harta benda kan? Kerana harta benda itu seringkali menjadi fitnah dalam hidup seseorang itu. Kadang-kadang kita tersasar dalam hidup kita. Kita nampak harta lah yang menyebabkan jadi mulia. Apabila kamu ada harta, kamu jadi mulia. Bahkan ramai di kalangan kita terkejar-kejar dalam hidup, terkejar nak kepada harta benda. Turun daripada rumah, balik, turun pagi, balik gelap, turun pagi, balik gelap. Tujuan apa mereka cari? Mereka cari harta benda. Kita baca dalam Al-Quran Karim, Allah cerita banyak. Alladhi jama'a malan wa addada. Orang yang hidup dalam keadaan memikirkan harta benda ini, mereka sibuk mengumpulkan harta biar banyak. Tiba-tiba mereka kira. Lepas pada banyak sebut wa addada, mereka bilang dan mereka bilang. Mereka rasa bahawa dengan harta yang banyak ini jadi mulia dalam hidup mereka. Dalam Islam datang, Islam kata tak, kamu tidak mulia dengan harta benda. Allah tak jadikan kemuliaan hidup ini dengan harta benda pada seseorang. Bahkan Rasulullah SAW seringkali pesan pada sahabat-sahabat. Dia kata baca dalam hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah kata siapa yang jumpa dengan orang kaya, kemudian dia hormat orang kaya kerana kekayaan yang dimiliki orang tersebut, 2/3 agamanya sudah dihancurkan di sisi Allah. Kita baca dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah SAW sebut, siapa yang jumpa dengan orang kaya, kemudian dia hormat orang kaya kerana kaya orang tersebut, 2/3 amalannya sudah dihancurkan di sisi Allah. Kerana Allah tak muliakan orang dengan harta benda. Harta benda tidak menjadi kemuliaan dalam hidup. Kalau hidup ini mulia dengan harta benda, nescaya Qarun itu jauh lebih mulia daripada kita. Kerana Qarun itu kan banyak harta benda dia. Harta dia banyak tak banyak, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Baca dalam hadis ada cerita tentang ini, bagaimana kaya tak kayanya Qarun. Kaya tak kaya Qarun ini, tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Naik je matahari, tenggelam 70 hasta. Kemudian naik lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun di pagi sekian. Elok dah Qarun tenggelam, kita sibuk carinya. Kerana kita rasa bahawa hidup ini mulia dengan harta kan? Hidup ini mulia kerana pangkat kan? Yang kita berkejaran dalam hidup ini. Tak, Islam datang, Islam ajar hidup tidak mulia dengan pangkat. Pangkat itu amanah. Wa innaha yawmal qiyamati nadamah. Pangkat itu amanah. Dan kebanyakan orang pegang pangkat ini, ada pangkat kebanyakan dia menyesal di hadapan Allah nanti. Siapa yang pegang jabatan dia di dunia ini, kebanyakan dia menyesal. Pegang dia jabatan apa? Jabatan kamu jadi pengurusi itu, kamu jadi AJK itu, kamu jadi yang disebut dengan persatuan dan seumpamanya. Pegang di jabatan, menyesal di hadapan Allah. Kenapa menyesal di hadapan Allah? Kecuali kamu tunaikan tanggungjawab. Pegang jabatan, jangan kamu ingat kemuliaan tak? Rasulullah SAW ajar jabatan ini amanah. Wa innaha yawmal qiyamati nadamah.
Orang yang pegang jawatan ini kebanyakan dia menyesal di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan jadi imam, apabila tuan-tuan jadi imam, tuan-tuan jangan ingat jadi mulia jadi imam. Kerana apabila kita jadi imam saja, makmum di belakang ini tanggungjawab yang sedang kita pikul. Kita jadi apa dia? Kita jadi ketua kampung saja. Waktu mana kita jadi ketua kampung, jangan ingat kita jadi mulia. Kerana apa dia? Kerana kita diletakkan dalam majlis, lalu orang tinggikan kita, tak? Semua orang di bawah kita ini, kita kena jawab di hadapan Allah nanti. Kemudian kita jadi yang berhormat, kita kena jawab terhadap rakyat bawahan kita. Jadi yang amat berhormat, kita kena jawab. Jadi CEO satu syarikat, kita kena jawab. Semua dalam jawatan ini amanah. Para hadis sekarang boleh bayang, menyesal tak menyesalnya orang. Jadi suami orang pun menyesal di hadapan Allah nanti. Jadi suami orang ni menyesal. Rasulullah digambarkan tentang bagaimana penyesalan ini Allah tunjukkan. Dalam satu ayat Allah gambarkan penyesalan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari pada mahsyar nanti semua melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri, isteri melarikan diri daripada suami, anak-anak melarikan diri daripada bapa, bapa melarikan diri daripada anak-anak. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari ini masing-masing memikirkan tentang bagaimana nak suruh selamat di padang mahsyar. Masing-masing fikir tentang nafsi, diri aku, tak fikir lagi tentang orang lain. Kerana beliau, kerana nak suruh selamat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah jabatan itu jadi mulia, kalaulah jabatan itu jadi mulia, kerana ada jabatan ini jadi mulia, nescaya Fir'aun itu menjadi mulia. Nescaya Fir'aun itu mulia. Kenapa? Kerana Fir'aun kan jawatan dia besar. Besar tak besar jawatan Fir'aun, dia mengaku jadi Tuhan. Dia sebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana dia mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut, katanya Iblis. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Ada juga orang yang hidup mengaku jadi Tuhan. Nak sebutnya, kalau rasa mulia dia dengan jawatan. Kenapa Fir'aun? Saya biasa sebut cerita, kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Hidup Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun kencing manis tak pernah kena, darah tinggi tak pernah naik, gaul tak ada, Fir'aun tak ada gaul. Disebut sesama tak pernah. Fir'aun sesama pun tak pernah. Sesama babi lagi tak pernah. Fir'aun tak pernah kena dalam hidup Fir'aun. Disebut Fir'aun tak pernah bersin. Dalam kitab tak pernah dalam hidup dia bersin. Dalam kitab yang lain disebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Nak gambarkan tentang demikian. Fir'aun menguap pun tak pernah. Kita ni cuma tunggu kejap-kejap. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus kita. Tapi jangan tak menguap pula. Orang tanya kenapa tak menguap, lawan Fir'aun sekali besar. Lawan Fir'aun dia. Nak gambarkan tentang hidup ini, bukannya dengan cara demikian tak. Tetapi hidup kita ni mulia bila? Kalau mana kamu hudahum, kamu diberi hidayah oleh Allah. Hidayah ni datang daripada mana? Sumber hidayah dalam hidup kita. Kemuliaan hidup ni apabila Allah mula memberi hidayah dalam hidup kita. Saya sering kali sebut yang ni tentang bagaimana hidup kita ni perlu dapat hidayah. Ramadan ni kita nak sangat hidayah Allah. Hidayah maksudnya apa dia? Mula Allah sayang kita dan Allah mula menjadikan kita di antara orang yang terpilih. Tak ramai orang yang diberi hidayah. Hidayah maksudnya dibimbing oleh Allah. Tuan-tuan tahu kan, pagi ni ramai orang bangun, tetapi ramai orang makan sebelum ada subuh, tapi tak ramai orang boleh datang semayang subuh berjemaah. Kenapa tak boleh datang semayang subuh berjemaah? Jawabnya kerana tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah maksudnya bimbingan Allah. Hidayah ni Allah mula pegang kita, Allah mula gerakkan kita, dan Allah mula tunjukkan kita inilah jalan yang sebenarnya. Ini satu benda yang terlalu sukar dalam hidup. Kita buat contoh yang mudah. Anda buat contoh yang mudah pada bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni penting. Tanya orang, siapa yang berani kata tak penting bangun tahajud malam? Tak ada orang yang tak berani, yang berani kata tak penting bangun tahajud malam. Orang akan sebut penting bangun tahajud malam.
Kenapa penting? Waktu mana kita mati nanti, kita nak sangat dengan tahajud ini. Waktu mana kita mati nanti, tahajud ini akan menjadikan kekuatan suatu mana kita dalam kubur nanti. Tapi nak bangun boleh? Tak boleh. Walaupun tahu penting bangun tahajud malam, bangun untuk kita solat tahajud, penting. Orang tahu penting. Tapi nak bangun tak boleh. Bangun tengok bola, boleh. Bangun tengok bola, orang boleh tunggu pukul 6 petang lagi di dataran Merdeka. Nak tunggu saat tengok bola pukul 3 pagi nanti. Nak tengok siaran akhir. Tapi nak sebut ni gambaran bangun tahajud berapa ramai di kalangan kita membiarkan malam-malam itu berlalu begitu saja. Rugikan kita ada peluang. Peluang ni ada. Allah sedang buka peluang. Ramadan ini kita buat contoh yang mudah. Bagaimana Allah buka peluang. Dalam hadis kursi cerita Allah turun sampai ke langit dunia dalam bulan Ramadan. Turun ke langit dunia ni menunggu doa. Siapa yang doa pada aku akan perkenankan doa. Siapa yang minta dengan aku akan penuhkan permintaannya. Siapa yang Allah sebut pada mereka, kamu tolong dapatkan semua ni. Dalam keadaan Allah tahu dah. Tahu ni, lalu Allah kata siapa yang minta, siapa yang pohon, siapa. Sampai kedengaran azan subuh, Allah kembali balik ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Nak penuh ni, tapi kita biarkan begitu saja. Senang ke nak bangun? Tak senang. Orang kita tanya kenapa tak boleh bangun? Kenapa tak boleh bangun? Dia jawab sukar Ustaz nak bangun. Kenapa tak boleh bangun? Dia jawab keturunan saya dah tak bangun. Memang keturunan saya payah nak bangun. Kita tanya kenapa tak boleh bangun? Dia jawab saya tak boleh Ustaz. Saya tidur, kalau nak tidur je saya makan. Kalau saya makan memang saya tak bangun. Kita jawab kalau begitu tak payah makan sebelum tidur. Belum tidur jangan makan. Dia kata kalau tak makan pun tak bangun juga. Dia jawab tak boleh bangun. Memang tak boleh. Saya kalau tidur orang tak kejut, lusa pula saya bangun. Memang payah nak bangun. Berapa ramai di kalangan kita sukar untuk bangun. Berlalu begitu saja. Senang ke nak bangun tahajud? Tak senang. Tak senang. Kena niat berulang kali. Ya Allah tolonglah, ya Allah bangunkan aku. Kenapa dia nak bangun itu menjadi sukar? Kenapa? Hidayah Allah. Kita buat contoh yang mudah. Itu tahajud. Ada orang kata saya tak boleh bangun tahajud Ustaz. Memang tak boleh bangun. Kenapa? Saya memang tidur. Okey, kamu tak boleh bangun kan? Kamu tak boleh bangun lah, senang cerita. Kamu tak boleh bangun. Duha, kamu sembahyang duha. Duha di saat mana duha, kamu sedang berjalan, kamu sedang dalam keadaan bukan tidur pun, tapi kamu sembahyang. Tak sembahyang juga. Kenapa tak sembahyang? Memang kamu tak dapat hidayah. Hidayah ini satu bimbingan dalam hidup, sehingga kan menjadi satu kekuatan dalam hidup. Kita buat contoh yang lain. Contoh yang lain, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Kita tahu Al-Quran ini penting. Ya penting. Kenapa penting? Dia sumber hidayah dalam hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ni dia bukan bermula daripada, dia tidak bermula daripada hafalan, tidak. Dia tidak bermula dengan Al-Quran ni, tidak bermula dengan perhiasan, tidak. Tetapi Al-Quran dimulakan dengan bacaan awal. Bacaan awal. Ramai mana di kalangan kita tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Dia tahu kena baca Quran, dia tahu. Tapi boleh baca? Tak boleh. Tak boleh baca pun Al-Quran. Nak baca Al-Quran ni tak boleh. Kalau kita tanya pada dia, penting ke baca Quran? Ya penting. Tapi kenapa kamu tak boleh? Dia jawab, entahlah, saya ni jenis memang, saya jenis tak boleh baca Quran. Kenapa tak boleh? Saya benar, dia jawab. Kenapa benar? Makan semua banyak sangat dulu. Kecil-kecil dulu makan semua banyak sangat. Tu yang jadi benar tu. Payah nak baca Quran. Nak baca Quran, ramai mana di kalangan kita tak boleh baca Quran? Tak boleh baca. Kalau kamu tak boleh baca Quran, bagaimana kamu nak memandu perjalanan hidup kamu? Tuan-tuan tak berjalan di atas jalan raya, tuan-tuan tak boleh baca signboard jalan. Tuan-tuan nak berjalan macam mana? Tuan-tuan tak boleh baca. Kita nak berjalan ke akhirat Allah, nak pergi ke akhirat Allah. Tiba-tiba Quran kita tak boleh baca. Macam mana kita nak pergi ke akhirat Allah? Dalam hidup kita nak pergi ke akhirat Allah, Quran tak ada. Tak malu kita. Saya sering kali sebut pada tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan hidup sekarang, tuan-tuan mati hari ini, ditakdirkan oleh Allah mati pada petang ini ataupun tengah hari ini mati,
dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk di dalam kubur, confirm tak lepas depan Allah. Tak lepas kita depan Allah. Mereka tanya terus, Quran boleh baca bro, boleh baca Quran? Kamu hidup di Quran boleh baca? Tak boleh. Kamu buat apa di atas dunia? Aku bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tergagak tak baca Quran. Budak yang umur 6 tahun hafal 29 juz Al-Quran. Budak yang umur 6 tahun tu, tuan-tuan tengok dalam YouTube kan, menangis orang di kalangan orang alim dengar dia boleh sebut surah mana, juzuk mana, ayat mana, boleh sambung lagi. Budak yang daripada Indonesia tersebut umur 29 tahun boleh menghafal Quran, bukan baca lagi, menghafal Al-Quran, boleh ingat ayat-ayat berada di mana. Yang umur 6 tahun boleh menghafal 29 juzuk Al-Quran. Yang kamu berapa tahun? Tak payah baca lagi lah, tak payah hafal, kita sebut baca dahulu. Berapa ramai di kalangan kita tak boleh baca? Kenapa tak boleh baca? Dia buat terti je dia tak boleh baca Quran. Patutnya dia tak boleh baca Quran ni, dia berdebar terus, ya Allah aku ni tak boleh lagi baca Quran. Cari ni orang alim ni, kerana besok akan mati, bila-bila masa akan mati. Cari orang, Ustaz tolonglah ajar saya, Ustaz tolonglah ingatkan saya, tolonglah bantu saya untuk saya dapatkan Al-Quran dalam hidup saya. Kalau dapat boleh baca Al-Quran tu, Rasul satu nikmat yang paling bernilai. Rasulullah SAW sebut, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang terbaik di kalangan kamu siapa yang boleh baca Quran dan dia sibuk mengajar orang lain pula, yang disebut dengan gambaran orang yang terbaik di kalangan kamu. Rasulullah guna khairukum, yang terbaik di kalangan kamu, bukan orang yang terbaik di kalangan kamu orang yang rumah besar. Orang yang terbaik di kalangan kamu bukan jawatan besar. Orang yang terbaik di kalangan kamu bukan orang yang ada kedudukan di pandangan manusia tak. Siapa yang terbaik di kalangan kamu? Orang yang dia boleh membaca Al-Quran dan dia sibuk mengajar orang lain pula terhadap Al-Quran Karim dalam hidupnya. Tapi boleh nak baca? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Hidayah tak dapat. Hidayah ni Allah ajar supaya sampai peringkat doa pada Allah. Nak sebut besarnya nilai Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yang pertama ni hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia, bimbingan pada manusia. Bimbingan apa? Dalam hidup kita, kita sebut nak bimbing apa ni dalam hidup kita? Kerana bimbingan itu perlu sangat dalam hidup. Sampai Allah ajar, tiap kali mana kamu semayang, kamu tolong sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ini ke jalan yang lurus. Bimbingan, Allah mula bimbing kita. Allah kejut kita bangun, dengar azan subuh kan, pergi semayang dalam hidup kamu. Waktu mana kita tengok saja kematian di kalangan kita, Allah bimbing kita. Kamu tengok orang mati, bawa harta benda, tak bawa. Bawa yang namakan dengan pangkat keturunan, tak bawa. Itu kan hidayah. Ya Allah telah kurniakan pada kamu. Kita bermula cari amalan apa yang patut kita lakukan dalam hidup kita. Itu bimbingan Allah. Hidayah Allah ni datang daripada mana? Daripada kekuatan yang pertama asas dalam hidup yang dinamakan dengan hidayah daripada Al-Quran Karim yang Allah kurniakan dalam hidup seorang tersebut. Besarnya nilai. Nah, sebab kerana tak semua orang yang Allah bagi hidayah. Tuan-tuan boleh baca dalam sejarah bagaimana orang yang tak diberi hidayah oleh Allah. Saya sering kali juga sebut di sini, di antara contoh manusia yang dekat dengan sumber hidayah tapi tak dapat hidayah, siapa dia? Abu Talib. Abu Talib ni di antara contoh manusia yang paling dekat dengan sumber hidayah tapi tak dapat hidayah. Kenapa Abu Talib tak dapat hidayah? Sedangkan dia paling dekat dengan Rasulullah. Dia kan yang membesar Rasulullah lepas pada wafatnya yang disebut dengan Abdul Muttalib. Pada usia 8 tahun Rasulullah membesar dan membesar, kemudian pergi ke Syam bersama dengan Abu Talib, kemudian menodong Abu Talib sampai usia 25 tahun nak kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Dia yang membawa pinangan Rasulullah SAW. Waktu mana Rasulullah menjadi Nabi dan juga Rasul, dia yang tahankan Rasulullah SAW. Orang kafir ni nak buat khianat pada Rasulullah. Kamu buat khianat pada Muhammad, artinya kamu buat khianat pada aku. Abu Talib sebut demikian. Waktu mana orang kafir tak berani nak buat khianat pada Rasulullah SAW kerana ada Abu Talib ini,
tiba-tiba Abu Talib ini tak beriman pun dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di saat mana isteri dia beriman, Fatimah binti Asad, seorang perempuan yang terbaik dalam sejarah kita, sejarah ini sendiri mencatatkan demikian. Fatimah binti Asad, isteri kepada Abu Talib. Rasulullah SAW sebut apa dia? Tentang Fatimah, kalaulah, kata Rasulullah, kalaulah ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur ini sendiri. Siapa Fatimah binti Asad? Isteri kepada Abu Talib. Isteri pada Abu Talib. Sehingga kan Rasulullah kata, tak ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalaulah ada orang yang boleh terlepas himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad, isteri pada Abu Talib ini sendiri. Kenapa isteri Abu Talib Fatimah binti Asad? Tuan-tuan baca dalam sejarah bagaimana Fatimah binti Asad, seorang wanita yang sentiasa hidup dalam keadaan mensyukuri setiap nikmat yang Allah kurniakan. Tapi dalam keadaan demikian, masih lagi dia kena himpitan kubur. Himpitan kubur itu terjadi. Himpitan kubur, dia bukan azab kubur, himpitan kubur. Himpitan kubur ni ulama kata, mula-mula mayat itu turun. Saat mana mayat itu sedang dibawa, diangkat daripada keranda itu, turun itu berlaku himpitan kubur. Himpitan kubur ini Rasulullah SAW sering kali berubah wajah Rasulullah. Rasulullah kata, doalah kamu daripada minta dijauhi ataupun diringankan kamu daripada himpitan kubur itu, kata Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lebih kurang sama saja, cerita tentang kelebihan Fatimah binti Asad ni, Rasulullah kata itu gambaran orang perempuan. Kalau orang lelaki yang terlepas himpitan kubur, Rasulullah SAW sebut, kalaulah ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan maklumlah, di kalangan seorang sahabat Rasulullah yang hitam kulitnya. Hitam kulitnya, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Maknanya hitam sungguh lah. Bukan hitam biasa, hitam metalik senang kita. Tetapi dalam hitam metalik dia, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Fatimah binti Asad, di saat mana isteri pada Abu Talib, dia boleh terlepas. Kita tengok yang melingkungi hidup Abu Talib ini, semua orang yang disebut dengan Ummu Hani, anak perempuan Abu Talib, beriman pada Allah, beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga kan malam-malam Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani. Malam-malam Rasulullah lepas pada wafatnya Khadijah binti Khuwailid, di mana Rasulullah tidur? Tidur di rumah kakak sepupu dia yang dinamakan dengan Ummu Hani tadi. Kalau kita baca dalam sejarah, Ali karamallahu wajhah, anak pada Abu Talib, anak pada Abu Talib, tiba-tiba Abu Talib ini Allah tak bagi hidayah. Tuan-tuan bayang, Rasulullah SAW nangis waktu mana memujuk Abu Talib, minta supaya pakcik dia ni beriman pada Allah. Ya am, ulang banyak kali pakcik, tolonglah sebut kul asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Kamu akan selamat. Pakcik tolong sebut yang ni je pakcik. Pujuk Abu Talib. Abu Talib eleng pada, Muhammad, aku tahu syurga itu betul, neraka itu betul, ajaran yang kamu bawa itu semua betul Muhammad. Tapi biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Apabila sebut saja begitu, Rasulullah SAW terduduk, terangkat tangan Rasulullah, terangkat tangan Rasulullah, doa pada Allah, ya Allah, aku sayang pada pakcik aku, tolonglah ya Allah, selamatkan pakcik aku ni, tolong selamat pakcik aku. Turun ayat Quran, tegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang, tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Ini benda yang paling besar dalam hidup. Yang pertama Allah SWT sebut, tujuan apa aku turunkan Quran? Hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia. Kalau tuan-tuan terlepas Al-Quran, maknanya tuan-tuan sudah terlepas yang disebut dengan yang pertama, petunjuk daripada Allah. Jangan terlepas kita. Dalam hidup kita macam mana pun, jangan ada di kalangan kita dah 17 Ramadan tak pegang pun lagi Al-Quran. Dah 17 Ramadan tak jalankan jari di atas tulisan Quran. Dah 17 Ramadan dah. Dia nak tunggu Ramadan ke berapa untuk dia nak pegang Quran.
Dia nak tunggu saat bila untuk dia nak menjamah Al-Quran dalam hidup, untuk dia rasa nikmatnya terhadap Al-Quran. Dia nak tunggu sampai bila dalam hidup dia. Lalu Allah jadikan Ramadan ini, aku turunkan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk. Kamu duduk, kamu baca dan kamu baca, kamu akan dapati nikmat yang besar dalam hidup kamu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa aku turunkan Quran? Wa bayyinatin minal huda, untuk menerangkan segala petunjuk Allah. Ulama tanya lagi, apa dia wa bayyinatin minal huda? Nak terangkan petunjuk Allah ini. Ulama kata ada 3 benda yang untuk diterangkan. Yang paling utama, Al-Quran ini diturunkan suruh terangkan 3 benda yang paling utama. Yang pertama, nak terangkan yang disebut dengan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kepada Allah. Al-Quran tu rangkum semua, ada 3 benda ni. 3 benda yang pertama. Yang pertama, untuk nak tegangkan yang disebut dengan akidah kamu pada Allah. Akidah kamu pada Allah, maksudnya pegangan kamu pada Allah. Kenapa pegangan pada Allah? Kerana hidup ini seringkali digoncang dengan ujian. Hidup di atas dunia ini Allah jadikan ujian-ujian. Apabila kamu beriman pada Allah, kamu akan diuji oleh Allah. Ujian-ujian yang banyak. Dalam hidup tak ada orang yang dia sebut beriman, tiba-tiba dia tidak diuji. Kalau mana diuji, dia kena ada keyakinan dalam hidup. Akidah dia risikuan. Ujian apa dia? Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah cerita tentang ujian. Kamu sebut beriman, kamu kena uji. Sebut dia beriman, sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kamu akan diuji terus. Masuk Islam. Apabila kamu masuk Islam, kamu akan mudah diuji. Kamu berada dalam Islam, lagi kamu diuji. Allah sebut dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, Allah sajalah yang mengetahui makna. Adakah manusia menyangka dia hanya boleh menyebut kami beriman dan kami beriman pada Allah, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Ujian itu akan mendatangi kamu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada kami. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian itu aku tahu siapa yang benar-benar beriman pada Allah, siapa yang dusta pada Allah. Kita tanya ujian apa yang kita kena dalam hidup kita ni? Ujian apa yang Allah akan uji pada kita? Allah sebut dalam ayat yang lain, Allah gambarkan wajib kamu kena melalui ujian ni. Ujian apa dia? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal jum'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut, sudah pasti aku akan ujikan. Uji dalam hidup kamu. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu sangat. Lam tu lam litawqid wa la nabluwannakum, dan sudah pasti aku akan ujikan dalam hidup kamu. Ujian apa dia? Bisyai'in minal khawf, satu-satu yang aku akan uji pada kamu. Ujian yang terawal yang kamu kena lalui, rasa takut dalam hidup. Ujian takut. Allah jadikan takut. Takut dalam hidup. Takut kalau kita tak ada rezeki. Takut kalau sekiranya kita dibuang kerja. Takut dalam hidup kalau sekiranya kita dalam hidup kita tak dapat zuriat. Takut dalam hidup kita kalau sekiranya keturunan kita rosak. Takut dalam hidup kita ni, ujian ketakutan. Ujian takut ni seringkali menyebabkan orang tergugah akidah dia pada Allah. Takut kalau tak ada rezeki, dia sanggup dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Dia takut je dalam hidup dia. Dia hidup dalam keadaan dikerumuni dengan rasa takut. Rasa takut, duduk kat rumah takut juga. Orang tanya takut apa dia? Takut hantu maklimah balik rumah. Takut juga dia dalam hidup. Hidup dalam keadaan rasa takut je macam. Takut kalau orang tak sokong dia. Kalau orang politik, dia takut dengan undi yang hilang. Kalau dia jadi pegang jawatan, takut kalau jawatan itu direbut oleh orang. Kalau dia ada posisi dalam hidup dia, takut kalau posisi yang ada ini akan dicabut dan akan ditukar pada orang lain pula. Ujian ketakutan, satu ujian yang menyebabkan orang ini akan lupa daratan dalam ketaatan pada perintah Allah. Tuan-tuan ingat dalam sejarah kita di Malaysia kita ni, ada orang yang beliau berjumpa dengan Tok Bom sampai di kerat 18. Di kerat 18, kita boleh bayang dalam hidup. Kenapa?
Takut kalau dia tak dapat jabatan. Takut kalau dia tercabut daripada kedudukan. Ketakutan ini orang sanggup jumpa dengan Tok Bomo. Berjumpa dengan Tok Bomo. Tok Bomo kelapa tu senang kita kan. Berjumpa dengan Tok Bomo kelapa nak buat benda yang khurafat dan seumpama. Ujian ketakutan. Satu ujian yang Allah jadikan. Yang kedua, Allah jadikan ujian apa dia? Nak goncang akidah kita, keyakinan kita, apa dia? Waljum, rasa lapar dalam hidup. Rasa lapar dalam hidup menyebabkan manusia jadi tamak. Lapar je, tamak terus. Apabila lapar, kamu boleh tengok, kamu manusia, apabila seorang tu lapar, kesan dia apa dia? Dia akan jadi tamak. Tuan-tuan tengok orang masuk bazar Ramadan macam mana? Masuk bazar Ramadan tu, dia lapar kan? Dia tengok segala benda, makanan tu semua dia nak beli. Waktu mana dia lapar? Sekarang cuba masuk bulan, masuk dalam bazar Ramadan, kita tak selera lagi. Kerana kita dalam keadaan kenyang lagi, baru lepas sahur. Cuba kita waktu mana dekat-dekat nak berbuka nanti. Tengok pergi majlis berbuka puasa, orang yang lapar tu, dia ambil makanan, dia tindan, menimbul makanan dia. Dia makan habis ke? Tak makan habis pun. Makan kali 4 sebiji, kenyang terus dia. Kerana lapar. Manusia lapar ni dah dia buat klaim palsu. Kerana lapar lah dia menipu orang. Kerana lapar lah dia tak bayar hutang orang. Kerana lapar lah manusia diuji dengan ujian kelaparan. Ujian lapar ni menyebabkan orang tak kenal lagi kedudukan dan jawatan seseorang. Kerana kelaparan. Tunggu lama sangat ayah dia nak meninggal dunia, nak pegang jawatan, dia lapar jawatan itu, dia bunuh ayah dia. Dalam sejarah pemerintah yang ada, bagaimana kerajaan Arab Saudi, tuan-tuan baca dalam sejarah bagaimana King Faisal, King Fahad dahulu sebelum dalam kes yang berlaku di kalangan mereka, membunuh. Kerana dia lapar jawatan, nak pada kedudukan ini, sanggup dia buat satu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dalam hidup apa dia? Yang ketiga, Allah uji dalam hidup kita, wa naqsim minal amwal. Allah kurangkan harta benda dalam hidup. Harta benda dalam hidup kita ni Allah jadikan ujian. Kamu dikurangkan harta benda kamu. Apabila dikurangkan harta benda, yang menyebabkan di waktu itu kamu akan berebut nak pada itu, nak pada yang ini. Ujian. Kemudian apa lagi? Wal anfusi, aku matikan orang yang kamu sayang. Yang keempat, aku matikan orang kamu sayang. Ulama bincang, mati ni ada dua. Sama ada mati jasad. Allah nak tengok. Waktu mana mati jasad di kalangan orang yang kamu sayang, aku matikan. Aku tengok kamu terjejas akidah kamu. Tergoncang tak tergoncang keyakinan kamu pada Allah. Ada seorang hamba Allah yang anak dia seorang saja. Anak dia seorang saja. Tiba-tiba anak dia mati, maka minum air Coca-Cola. Minum air Coca-Cola, umur 13 tahun. Minum air tersebut, dia biasa makan makanan fast food ni. Dia makan, kemudian anak dia mati kerana terlampau, boleh jadi kerana diabetes yang terlampau tinggi dan sebagainya. Mati anak dia. Dia pergi pegang mayat anak dia. Dia tanya, Allah mana Allah? Berapa Allah nak suruh bayar? Cakap saja dia kata, aku akan bayar. Dia sudah hilang. Yang disuruh dengan akidah dia, diuji dengan kematian orang yang disayangi. Suami dia disayang, macam mana tergugah dalam hidup dia, Allah matikan suami dia. Waktu mana Allah matikan isteri dia yang disayang, Rasulullah diuji dengan ujian ini. Rasulullah diuji dengan ujian kewafatan Khadijah binti Khuwailid, sehingga akan digelarkan Amu Huzni, tahun duka cita dalam hidup Rasulullah SAW. Rasulullah tak boleh tidur dengan kaum wajah yang disuruh Khadijah binti Khuwailid itu dibayangi dalam rumah Rasulullah SAW. Tidur Rasulullah malam-malam di rumah Ummu Hani. Kenapa tidur di rumah Ummu Hani? Kerana dia nampak wajah Khadijah di mana saja berada. Maknanya diuji dengan ujian ini. Ujian bagaimana orang yang disayangi ini yang menyebabkan kamunya terugah akidah kamu kepada Allah. Dalam hidup kita diuji, dimatikan orang yang disayangi, ataupun orang yang kita sayang tu dia hidup tapi dia tiada dalam hidup kita. Anak kita sayang. Satu hari anak kita orang kahwin dengan anak kita, ataupun anak kita kahwin dengan orang lain, hilang anak kita. Hilang kita tanya, sibuk tanya dia, macam mana raya tahun ni? Balik tak balik? Kita tanya. Raya tahun ni balik tak balik? Anak kita jawab, entahlah abah, umi, wan tuzum tak habis-habis. Tengah wan tuzum tak habis-habis, kita diam, tanda tak balik tu. Maknanya apa dia? Kita dah kehilangan dia.
Kehilangan. Dulu kita buang senda dengan anak-anak kita ni, main dengan anak-anak kita. Sekarang sunyi hanya kita berdua dalam rumah. Maknanya apa dia? Wal anfusi, aku matikan orang yang kamu sayang. Anak-anak dahulu balik berkejaran peluk kita, cium kita waktu mana kecil dahulu. Tapi sekarang tak ada lagi. Dia tak ada lagi. Dia tak berkejaran lagi peluk dan cium kita. Mengapa? Allah jadikan dimatikan orang yang kamu sayang itu. Tak ada lagi dalam hidup kamu. Wal anfusi. Kadang-kadang anak jumpa dengan seorang hamba Allah. Dalam 3 tahun yang sudah anak pergi Agaya keempat, anak seorang hamba Allah tua pakcik di kampung. Dia duduk tepi jalan. Menangis je dia. Anak tanya kenapa pakcik? Pergi, ada kebetulan nak pergi. Dia kata kebetulan nak ziarah seorang satu rumah. Saya tunggu anak saya Ustaz. Anak saya tak balik. Ustaz tengok tu, dia kata kuih-kuih raya tu. Saya tiap tahun dah 7 tahun saya beli makanan menunggu anak-anak saya pulang balik beraya ni. Nak tunggu balik beraya ni. Tunggu tu Ustaz, tiap tahun saya beli makanan. Anak seorang pun tak balik. Anak tanya dia, berapa orang anak pakcik? 7 orang. Lepas pada ni, dia kata seminggu lagi Ustaz, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan datang ambil saya. Anak saya dah telefon saya bagi tahu pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat akan datang ambil saya lepas seminggu lepas pada saya raya. Lepas pada hari raya ketiga ke hari raya keempat. Dia sebut demikian. Tanah-tanah sudah ditukar. Anak saya sayang mereka Ustaz. Setelah mana kematian isteri saya, anak-anak saya tak jemput, tak jenguk lagi saya. Jarang-jarang. Dan raya dia mengharapkan balik, tak balik pun. Kita tanya anak pakcik kerja apa? Dia jawab, Ustaz, anak saya kerja pengarah di syarikat itu, pengarah di jabatan itu. Dia sebut nama seorang-seorang anak dia. Bukan calang-calang orang besar, tetapi dia telah kehilangan wal anfusi, dimatikan orang yang kamu sayang. Dalam hidup kita Allah uji. Tengah kalian sayang pada seseorang, Allah matikan orang yang kita sayang. Waktu mana Allah matikan kita, waktu tersebut aku nak tengok kamu goyang tak goyang akidah kamu. Wassamarat, dan ujian yang kelima yang aku jadikan pada kamu, buah-buahan kamu ataupun bonus-bonus kamu ataupun overtime kamu sudah tak ada lagi dalam hidup kamu. Wa basyiris sabirin, kabar gembira pada orang sabar. Allah sebut kabar gembira pada orang sabar. Yang bagaimana sabar mereka? Setiap kali malu kena ujian, mulut dia akan sebut qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah lah kita datang dan pada Allah lah kita kembali. Anda nak sebut sikit lagi. Hadis, dalam satu hadis diajar apabila kena musibah, Rasulullah pesan pada kita baca apa ni? Rasulullah kata sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita baca sambung sikit lagi, Allahumma ajurni min musibati. Allahumma ajurni min musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini. Allahumma ajurni, ya Allah tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik daripada apa yang saya kena saat ini ya Allah. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala mana kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Ummu Salamah di antara orang yang diuji oleh Allah dengan kewafatan Abu Salamah. Abu Salamah dia balik-balik sembahyang subuh, lewat dia balik sembahyang subuh. Ummu Salamah tanya Abu Salamah, kenapa balik lewat hari ini? Katanya Abu Salamah dengar kuliah subuh Rasulullah. Rasulullah ajar apa? Kuliah subuh tadi. Rasulullah ajar pada kita, kalau kita kena musibah, kita baca doa, Allahumma ajurni min musibati wa akhlif li khairan minha. Di awal itu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni min musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya dengan di atas musibah yang kena pada saya, dan gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang kena pada saat ini ya Allah. Ummu Salamah baca, dia baca doa ni. Apabila dia baca selang sebulan, Abu Salamah wafat. Abu Salamah wafat. Tapi jangan pula kita tak nak baca. Kenapa tak baca? Kamu wafat pula suami aku. Tak nak baca doa. Apabila dia baca doa ini, wafatnya Abu Salamah, Ummu Salamah masih lagi baca. Baca
baca doa lebih kurang 4 bulan lebih, dia pun termenung. Sebenarnya apa yang Allah nak gantikan yang lebih baik lagi? Allah nak gantikan apa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah kan orang yang romantik, orang yang baik, orang yang saleh. Siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah, Ummahatul Mukminin. Bila dia pinang saja, terkejut. Ummu Salamah tengah kisah gandum. Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah saat mana dia sedang termenung. Dia memikirkan, waqluf li khairan minha, apa yang Allah nak ganti lebih baik. Sambil dia kisah gandum dia, tiba-tiba Rasulullah bagi salam, dia berhenti. Dan Rasulullah SAW, apabila Rasulullah bagi salam, dia berhenti saja. Rasulullah kata, aku datang untuk membawa pinangan aku terhadap kamu, untuk aku berumah tangga dengan kamu, wahai Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah. Ummu Salamah terdiam. Ummu Salamah kata sebut, Ummu Salamah sebut, ya Rasulullah, kamu nak berumah tangga dengan aku? Ya Rasulullah, aku mempunyai 2 kelemahan ya Rasulullah. Rasulullah tanya apa dia? Yang pertama, ya Rasulullah, aku orang tua ya Rasulullah. Kamu nak kahwin dengan buat apa? Kahwin dengan orang tua ya Rasulullah. Kemudian yang kedua Rasulullah SAW tanya, yang kedua apa dia? Aku pencemburu wahai Rasulullah. Aku ni kuat cemburu. Rasulullah tersenyum. Rasulullah jawab kepada dia, wahai Ummu Salamah, ada pun tua, sebenarnya kita sama-sama tua lah. Kita sama-sama tua. Bukan kamu seorang tua, aku pun tua. Tetapi Allah arahkan supaya aku berumah tangga dengan kamu. Yang kedua, cemburu kamu. Kalau mana kamu berumah tangga dengan aku, hilanglah perasaan cemburu yang ada pada kamu. Kerana kemuncak dalam hidup ini ialah berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW diterima oleh Ummu Salamah, dan Ummu Salamah sebut, inilah ganjaran ganti pada Abu Salamah yang Allah jadikan kurniaan daripada doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Anak gambarkan tentang dalam hidup itu. Ni ujian dalam hidup yang Al-Quran ni nak suruh kukuhkan akidah. Kerana akidah kita sering tergoyah. Yang kedua, Al-Quran nak ajar apa dia? Yang disebut dengan mantapkan ibadah. Mantapkan ibadah. Ibadah mesti disempurnakan. Dan yang ketiga, Al-Quran nak suruh sempurnakan akhlak dalam hidup kita. Kana khuluqul Quran. Dan Al-Quran itu menyempurnakan akhlak dalam hidup seseorang. Maknanya, kalau kamu dapat Al-Quran, inilah yang disebut hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Menegangkan pada manusia segala petunjuk Allah. Maknanya hidup kamu, kalau kamu tak dapat Al-Quran, habis kamu, rugilah kamu. Dan yang akhir sekali Al-Quran wal furqan, untuk dibezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Ulama-ulama bincang panjang. Al-Furqan ni apa dia? Yang disebut dalam perbincangan ulama Al-Furqan, yang dimaksudkan dengan Al-Furqan di sini ialah satu benda yang kamu boleh membezakan di antara orang Islam dengan orang tidak Islam. Anda buat contoh yang mudah. Apa dia Al-Furqan? Yang disebut dengan keberkatan. Pun seringkali saya sebut di sini. Berkat ini satu benda yang tidak diadab dalam agama lain kecuali Islam. Dia bagi berkat. Ramadan kan bulan yang berkat. Nak tahu berkat tak berkat? Kejap dia 17 Ramadan. Kejap dia 17 Ramadan. Rasa macam baru lagi. Baru je masuk Ramadan. Tapi alhamdulillah, kita sudah melalui hampir separuh, lebih pada separuh bulan Ramadan. Maknanya tanda dia berkat. Berkatnya ada dalam ajaran yang lain, agama lain tak ada. Islam je mengajar keberkatan. Yang ini disebut Al-Furqan. Orang kafir dia tak tahu pun nilai berkat. Orang munafik tak pernah belajar tentang berkat. Yang mereka hidup fikir biar banyak. Tapi berkat tak pernah ada dalam hidup mereka. Ini disebut Al-Furqan. Orang kafir dia berjaya memiliki yang disebut dengan halal, sijil halal. Sijil halal dia dapat. Dia pergi pejabat agama, minta sijil halal. Pejabat agama boleh bagi. Betapa banyak kan restoran-restoran dan yang dinamakan dengan kedai-kedai orang kafir ada sijil halal. Ada sijil halal. Kalau tidak, mana kecoh kita pasal Cadbury tersebut. Nak gambarkan tentang mereka memiliki tentang sijil halal. Mereka boleh dapat sijil halal. Ya, mereka dapat. Tapi mereka dapat sijil berkat. Sijil berkat tak dapat. Mereka pergi pejabat agama minta, boleh tak saya nak buat permohonan dapatkan sijil berkat.
Pejabat agama pun jawab terus, kami pun tak tahu kami ni berkat ke tak berkat. Pejabat agama semua terus berfikir, kenapa dia? Ada sesuatu yang jauh lebih besar nilainya dalam agama ini, yang disebut dengan Al-Furqan. Furqan ini yang tidak dimiliki oleh orang kafir, tetapi hanya dimiliki oleh orang mukmin. Orang mukmin hanya belajar tentang nilai yang disebut dengan satu benda yang kamu tak dapat pun, wahai orang kafir. Tapi kalau orang mukmin pun tak dapat berkat, maka kerugian. Satu berlaku zaman Rasulullah SAW. Tatkala mana Rasulullah tengah mengajar, Rasulullah tengah buat kuliah ini, kuliah depan VVIP, dalam keadaan yang depan Rasulullah SAW ni orang pembesar Quraisy, pembesar bukan Quraisy, pembesar Yahudi, dan juga orang-orang besar di kota Madinah. Rasulullah tengah mengajar, tiba-tiba didatangi oleh seorang buta namanya Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum datang. Bila Abdullah bin Maktum datang, dia datang dengan Rasulullah tengah kuliah. Dia mendatangi Rasulullah, datang dekat dengan Rasulullah. Dia sebut, dia bagi salam pada Rasulullah. Dia sebut terus, ya Rasulullah, alimuni ma 'allamakum Allah. Ya Rasulullah, ajarkan pada saya apa yang telah diajar oleh Allah pada kamu. Berubah wajah Rasulullah. Abdullah bin Maktum, dia tak tahu depan Rasulullah ni orang besar, orang-orang yang kenamaan depan Rasulullah. Rasulullah paling, apabila Rasulullah SAW paling, Abdullah bin Maktum ni, dia ingat ke Rasulullah tak dengar kata-kata dia. Dia pun bergerak sebelah kiri, datang sebelah kiri. Dia sebut, ya Rasulullah, alimuni ma 'allamakum Allah. Ya Rasulullah, ajarkan pada saya apa yang telah diajar oleh Allah pada kamu. Apabila datang sebelah kiri, Rasulullah lagi nak marah. Allah, kenapalah orang tua ni datang dengan kita? Kenapalah orang buta ni datang? Aku ni kan depan orang, depan pembesar-pembesar. Patutnya rahilah sikit orang ni depan majlis protokol. Maknanya ada kelebihan orang besar ini. Patut Rasulullah SAW paling Rasulullah. Apabila paling menghadap sebelah kanan, Abdullah bin Maktum ni, dia ingatkan Rasulullah tak dengar lagi. Datang dia sebelah kanan pula, duduk berdiri sebelah kanan Rasulullah. Dia tinggikan sikit lagi suara, ya Rasulullah, alimuni ma 'allamakum Allah. Ya Rasulullah, ajarkan pada saya apa yang diajar oleh Allah pada kamu. Dengar saja begitu, Rasulullah paling kali yang ketiga. Apabila Rasulullah paling, Abdullah bin Maktum ni dia tahu Rasulullah tak nak layan dia. Apabila dia tahu Rasulullah tak nak layan dia, dia pusing badan dia, mengalir mata, menitis teresak-esak. Apabila menitis teresak-esak, Abdullah bin Maktum, dia terasa yang Rasulullah SAW tak nak layan. Ialah boleh jadi orang buta, tak nampak apa-apa, datang menghadap depan Rasulullah dalam keadaan demikian. Apabila dia jalan balik saja, turun terus ayat Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadzakkar aw yadzakkaru fatan fa'ahu dzikra amma man istaghna. Ini turun ayat terus. Abasa, kamu masang muka Muhammad, wa tawalla, kamu paling Muhammad, an ja'ahul a'ma, ketika mana datangnya orang buta itu. Wa ma yudrika la'allahu yadzakkar. Kamu tak tahu orang tu jauh bersih hati dia berbanding orang-orang depan kamu tadi. Kamu tahu ke orang depan kamu hati dia bersih, hati dia kotor, yang tu jauh lebih bersih daripada orang yang depan kamu semua. Turun ayat tu bergegas, Rasulullah datang peluk Abdullah bin Maktum. Rasulullah SAW peluk, Rasulullah baca ayat ini. Nak sebut, apabila baca saja ayat ini, Rasulullah sentiasa sebut Abdullah. Tiap kali mana jumpa Abdullah bin Maktum, Rasulullah akan sebut, sesungguhnya kerana kamulah Allah tegurkan aku, mengingatkan aku tentang Al-Furqan, dibezakan ni nilai orang mukmin dengan nilai orang yang tidak mukmin tadi. Nak gambarkan dalam hidup kita, kalau kita tak dapat Al-Quran, maknanya kita tak ngerti nak membezakan di antara benda yang patut dikejar dan benda yang tak patut kita kejar. Kalau kita tak dapat Al-Quran, kita sibuk mengejar benda yang kita kena tinggal. Tetapi kita tak sibuk lagi nak mengejar benda yang kita nak bawa. Kenapa dia? Kerana kita tak ada Al-Furqan. Kalau orang yang ada Al-Furqan, dia tahu aku kena kejar
kejar benda apa yang aku kena bawa. Bukan aku kena kejar satu benda yang aku kena tinggal dalam hidup ini. Ramai kan orang yang hidup mengejar, kejar harta benda, tahu-tahu dia mati. Dia bawa ke harta benda, tak bawa. Waktu mana dia sibuk dalam hidup dia mengejar satu kedudukan, tiba-tiba waktu mana dia mati, ada pengaruh-pengaruh dia yang bersama dengan dia, tak ada seorang pun. Semuanya akan meninggalkan mayat dia, dan dia akan bawa untuk menghadap di hadapan Allah amalan-amalan dalam hidup. Oleh demikian, Al-Quran ini menjadikan 3 benda dalam hidup kita ini. Kalau para manusia boleh faham yang ni, insya-Allah bermanfaatlah hari yang kita namakan dengan Nuzulul Quran, hari yang kita turunkan Al-Quran dalam hidup kita. Dan tuan-tuan akan mengambil manfaat nikmat yang besar dengan kurniaan Al-Quran, mukjizat yang masih lagi kekal sampai hari ini. Dan jangan sampai tertinggal kita dengan kelebihan Al-Quran yang Allah telah kurniakan pada kita di saat mana kita beramal ini. Dan mudah-mudahan Allah kekalkan dalam hidup kita berterusan sampai 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan tak tinggal masjid ini, tuan-tuan tak tinggal lagi rumah Allah ini, dan tuan-tuan akan sentiasa istiqamah dan sentiasa jaga. Dan anak biasa sebut, dia dinding-dinding ini akan menjadi saksi-saksi pada kita di hadapan Allah yang nama kita hadir di rumah Allah. Tiang-tiang ini akan menjadi saksi di hadapan Allah yang kita sentiasa istiqamah pada 10 akhir Ramadan dalam kita menjaga minta Allah dengan hasil daripada kita faham Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat pada kita semua dengan kekuatan kita berada pada pagi Nuzulul Quran ini, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, tuan-tuan tolong ambil pamphlet kejap lagi. Pamphlet yang Ana sendirinya sedang membina bangunan Syekh 8 tu, bangunan kompleks Tibun Nabawi. Tahun yang sudahnya Ana umumkan tempat ini bahawa Ana nak beli bangunan ini, bangunan yang asalnya orang Kristian nak bayar sebanyak 5 juta ringgit, tapi Ana pergi jumpa owner, Ana minta dan tawar dapat lebih kurang 2 juta ringgit saja. 2 juta tersebut kemudian Ana telah cari wakaf, alhamdulillah telah selesai, cukuplah 2 juta per tahun ni, dan alhamdulillah bangunan itu telah diwakafkan. Ana wakafkan dan kita sebut dia terwakaf, dan bangunan itu kita buat sekolah tahfiz, alhamdulillah, di Syekh 8 Shah Alam. Pelajar-pelajar kurang hampir 100 orang pelajar, dan kita buka pengajian-pengajian dan sebagainya. Dan Ana buat pusat rawatan Islam, serta kita buat pusat pengajian umum. Tempat itu biar dapat manfaat pada pewakaf-wakaf yang telah wakafkan bangunan tersebut. Alhamdulillah, Ana sentiasa niat, dan Ana sentiasa setiap kali mana datang ke kawasan itu, Ana akan sebut, ya Allah, tolong jadikan amalan-amalan pewakaf ini berkekalan pahala pada mereka, ya Allah. Kemudian pelajar-pelajar ramai, dan Ana perlu naikkan lagi bangunan itu menjadi 4 tingkat. Sekarang 2 tingkat, bangunan sekolah tadika 2 tingkat, nak naikkan jadi 2 tingkat lagi. Kerana ada pelajar perempuan dan ada pelajar lelaki. Jadi oleh kerana nak naikkan lagi ni, perlu pada wakaf lagi, wakaf tambahan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak wakaf untuk arwah ayah, arwah mak, dan bakal-bakal arwah kita lah, bakal-bakal arwah ni, elok sangat baginkan saja. Dan ni 10 akhir Ramadan ni, bakal-bakal lah di kalangan kita. Tuan-tuan panjang-panjangkan tempat-tempat kerja tuan-tuan, dan mana-mana orang yang ada kelapangan rezeki sikit, tolonglah bakal-bakal infakkan. Anda nak siapkan, dan 2.5 juta lagi lah. Kalau orang sini boleh bagi 2 juta, bagi ni selesai masalah. Anda dah tahu, mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan, rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. InsyaAllah nak naikkan lagi bangunan tersebut. Tuan-tuan ambil dia pamphlet nanti, bahagi-bahagikan sama-sama kita, mudah-mudahan dia akan bermanfaat pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba kami yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah pada kami, ya Allah, kenikmatan dalam kami mengambil Al-Quran ini, ya Allah.
Kurniakanlah pada kami ya Allah kelebihan Al-Quran itu ya Allah. Jadikan Al-Quran itu satu kerinduan dalam hati kami ya Allah. Jadikan Al-Quran itu satu panduan dalam hidup kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu satu kehidupan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah kami ya Allah dalam setiap urusan yang kami lakukan di dunia ini ya Allah. Berkatkanlah amalan-amalan kami ini ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba kami yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rumah tangga yang baik ya Allah. Rumah tangga yang diberi kebaikan di dunia maupun di akhirat ya Allah. Anak-anak yang saleh ya Allah. Pasangan hidup yang saling memberkati ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah pada kami ya Allah kebaikan apa yang pernah kamu kurniakan pada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada keburukan dengan apa yang pernah kamu jauhkan terhadap Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah pada kami teman-teman yang saleh ya Allah. Teman-teman yang sentiasa mengingatkan kami ke jalan kamu ya Allah. Teman-teman yang sentiasa menunjuk kami jalan yang baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada teman-teman yang seringkali mengambil kesempatan di atas kelemahan kami ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada teman-teman yang menikam kami daripada belakang ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada sifat hasad, cemburu dan khianat ya Allah. Dekatkanlah kami ya Allah dengan sifat-sifat yang mahmudah ya Allah. Sifat-sifat yang terpuji ya Allah. Kurniakanlah hati kami, hati yang selembutnya ya Allah, untuk mentaati perintah kamu ya Allah. Senangkanlah kami sujud dan sujud pada kamu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus ya Allah. Di mana kesesatan itu meliputi jasad kami ya Allah, kamu rungkaikanlah kesesatan itu ya Allah. Kamu bimbinglah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaki mayat kami nanti ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di kala mana dimandikan mayat kami nanti ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami dengan guguran air Yesus badan kami itu ya Allah. Di kala mana kami mula dikapankan nanti ya Allah, putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Di kala mana kami mula disembahyangkan nanti ya Allah, jadikanlah anak-anak yang saleh ya Allah, keluarga kami yang paling saleh ya Allah, yang akan mengimamkan sembahyang mayat kami nanti ya Allah, yang akan mengusung mayat kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Di kala mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami ya Allah. Kurniakanlah pada kami ya Allah syurga firdaus kamu ya Allah. Jadikanlah kubur kami nanti ya Allah di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami nanti ya Allah di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami yang sudah meninggal dunia sebelum daripada kami ya Allah, di Illiyin ya Allah. Jangan kamu campakkan kami ke sijin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Tatkala mana melayani suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa kami ini ya Allah. Ampunkanlah kesiapan kami itu ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami itu ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami dan dosa-dosa kami itu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga firdaus ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Sewaktu mana dihitung amalan manusia nanti ya Allah, hitunglah dengan hitungan yang paling baik untuk kami ya Allah. Permudahkan kami masuki syurga kamu ya Allah. Jauhkanlah kami disukarkan, dipayahkan di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon keampunan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mohon keredaan daripada mereka ya Allah, daripada kamu lah yang mengurniakan keredaan mereka itu pada kami pula ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengakui ya Allah, kami pernah bercakap kasar terhadap ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya ya Allah. Ampunkanlah kesiapan kami itu ya Allah. Kami tidak sengaja melegakan hatinya ya Allah.
Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, redha ibu kami itu kami perlu, ya Allah. Karena redha ibu kami lah yang melayakkan kami masuk ke syurga Firdaus kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Sewaktu mana kami kecil dahulu, ya Allah, ibu kami memberi kasih sayangnya pada kami, ya Allah. Air susunya lah, ya Allah, yang besarnya kami, ya Allah. Di kadang-kadang kami dalam keadaan sakit, ya Allah, ibu kami turut sakit bersama sakitnya kami, ya Allah. Di waktu mana kami dalam keadaan sukar, ya Allah, ibu kami memberi kekuatan pada kami, ya Allah. Dalam besarnya kami ini, ya Allah, ibu kami, ya Allah, berhutang keliling pinggang, ya Allah, untuk membesarkan kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami itu, ya Allah. Ya Allah, karena dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Karena dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengarkan berbicara kami, ya Allah. Dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan kami diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Karena dosa-dosa itukah, ya Allah, karena dosa-dosa itukah, ya Allah, karena dosa-dosa itukah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun kesalahan kami, sebanyak mana pun kesilapan kami sebelum daripada ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, di waktu mana susah dan senang kami, ya Allah. Di waktu mana sihat dan sakit kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah umat Islam di bumi Gaza itu, ya Allah. Mereka disenang, diserang, bertalu-talu oleh tentera musuh itu, ya Allah. Hancur leburkanlah Netanyahu dan tentera Israel itu, ya Allah. Hancur leburkanlah Asisi, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah kekuatan mereka itu, ya Allah. Kurniakan kebaikan untuk pejuang-pejuang Islam, ya Allah, untuk menghancurkan musuh-musuh itu, ya Allah. Ya Allah, tampakkanlah peluru-peluru berpandu mereka, ya Allah, akan untuk menghancurkan tentera Israel itu, ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Syria itu, ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Iraq itu, ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Arakan itu, ya Allah. Rumah-rumah mereka dibakar, ya Allah. Masjid-masjid itu dibakar, ya Allah. Ibu-ibu itu diperkosa, ya Allah. Bapa-bapa itu dibunuh, ya Allah. Anak-anak kecil itu berlari ketakutan, ya Allah, memanggil nama kamu. Ya Rabb, ya Rabb, bantulah kami. Ya Rabb, ya Rabb, bantulah kami. Siapa lagi yang akan mendengar doa ini, ya Allah, kecuali kamu lah, ya Allah, yang mendengar doa rintihan hamba ini, ya Allah. Siapa lagi akan kami mengadu, ya Allah? Siapa lagi akan membantu, ya Allah? Siapa lagi, ya Allah? Siapa lagi, ya Allah? Siapa lagi, ya Allah, kecuali kamu dah, ya Allah, yang mendengar doa hamba-hamba ini, ya Allah. Senangkanlah kami, ya Allah, untuk kami menadah Al-Quran, ya Allah, membaca Al-Quran, ya Allah. Ringankanlah bibir kami, ya Allah, untuk kami sentiasa menadah ayat-ayat kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salat wa dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.